Shalom dan salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Hari ini hari nak kongsi tentang penasihat. Bila kita menghadapi masalah dan bila kita perlu nasihat kepada siapa yang kita biasa pergi untuk mendapat nasihat. Ada yang akan berdoa. Mereka akan nak bawa masalah mereka kepada Tuhan Yesus. Dan mereka akan nak minta tolong daripada Tuhan Yesus. Mereka akan nak minta supaya Tuhan Yesus akan bagi mereka nasihat melalui Roh Kudus. Dan mereka akan baca firman Tuhan. Dan mereka akan tunggu untuk Tuhan Yesus memberi mereka nasihat. Kadang-kadang Tuhan Yesus akan memberi nasihat dalam khotbah atau melalui khotbah bila kita mengikut kebaktian di gereja. Kadang-kadang Tuhan Yesus akan memberi nasihat melalui seorang padri. Kadang-kadang melalui seorang ahli keluarga. Tapi bila kita membawa masalah kita kepada Tuhan dan tunggu untuk Yesus memberi nasihat, dia mesti akan memberi kita nasihat. Ada juga yang akan membawa masalah mereka kepada ibu bapa. Mereka akan cari ibu bapa dan minta nasihat. Dan ibu bapa juga akan memberi nasihat yang baik. Sebab untuk ibu bapa, kegembiraan anak-anak mereka adalah kegembiraan mereka sendiri. Dan mereka akan tolong anak-anak mereka dan mereka akan bagi nasihat yang baik. Ada juga yang akan cari guru sekolah, cikgu. Mereka akan kongsi masalah mereka dan minta nasihat daripada cikgu. Ada juga yang akan kongsi masalah mereka dengan kawan-kawan. Ini satu yang bahaya sikit. Sebab ada kawan-kawan yang akan ambil berat tentang masalah kita dan mereka akan bagi nasihat yang baik. Kalau mereka adalah seorang Kristian, mereka akan berdoa untuk kita juga. Tapi juga ada beberapa kawan yang akan kongsi masalah kita dengan orang lain dan memburukkan nama kita. Oleh itu kita mesti menjaga kepada siapa yang kita kongsi masalah kita dan dari siapa yang kita dapat nasihat. Yang kedua, selepas kita dapat nasihat, apa yang kita buat dengan nasihat? Itu yang penting. Kalau kita hanya dengar nasihat, contohnya bila seseorang murid dia ada masalah dengan suatu mata pelajaran dan dia pergi jumpa cikgu kelas dia dan cikgu kelas memberi nasihat macam mana dia boleh mengatasi masalah itu. Tapi murid itu tak nak ikut nasihat yang diberi oleh cikgu. Apa yang cikgu boleh buat? Masa yang cikgu telah belajar dengan murid itu pun rugi saja. Hari ini kita akan lihat tentang seorang raja yang bernama Rehabim. Dia adalah anak Raja Salomo. Selepas Raja Salomo telah meninggal, anaknya Rehabim dia telah mengganti Raja Salomo. Satu Raja ayat 12. Bab 12 ayat 1. Rehabim pergi ke Sikem
kerana semua suku di bahagian utara telah berkumpul di sana untuk melantik dia menjadi raja. Sekarang Raja Solomon sudah meninggal, dan semua suku-suku mereka telah berkumpul untuk melantik Rehoboam sebagai raja Israel. Ayat 3. Suku-suku di utara memanggil Yeroboam. Lalu dia bersama dengan mereka menghadap Raja Rehoboam dan berkata kepada baginda, "Ayah anda tuanku, Raja Solomon, telah memperlakukan hamba semua dengan kasar dan memberikan beban yang berat." Dia telah menghadapi masalah semasa pemerintahan Raja Solomon. Dan mereka sekarang datang dan minta tolong daripada Raja Rehoboam. Mereka kata, "Sekarang jika tuanku meringankan beban hamba semua dan memperlakukan hamba sekalian dengan baik, hamba semua akan menjadi rakyat yang setia kepada tuanku." Mereka datang dan kata, "Tolonglah. Kita telah menghadapi banyak masalah, kesusahan di bawah pemerintahan bapa kamu. Tolonglah, meringankanlah beban kami. Meringankanlah beban kami." Mereka kata, "Hamba semua akan menjadi rakyat yang setia kepada tuanku." Mereka telah menjumpa jawapan Raja Rehoboam. Raja Rehoboam menjawab, "Datanglah lagi selepas 3 hari. Beta akan memberikan jawapan kelak." Oleh itu mereka pun pergi. Ini satu langkah yang paling baik. Dia kata, "Saya tak boleh bagi jawapan sekarang. Saya nak fikir, saya nak kongsi masalah kamu dengan penasihat beta, dan selepas tu saya akan mengambil satu keputusan dan saya akan bagi tahu kepada kamu semua." Ini satu yang kita boleh belajar dalam untuk kehidupan kita. Kadang-kadang bila kita mengambil keputusan seperti instant, macam Maggi Mee instant, dan selepas tu kita akan mengapa saya kata okey, mengapa saya kata tak boleh. Ini kita mesti kata, "Tolong bagi saya sedikit masa. Saya nak fikir, saya nak berdoa sebelum saya bagi keputusan saya." Mungkin dalam 1-2 hari atau 1 minggu, saya nak berdoa. Saya nak kongsi permintaan kamu dengan keluarga saya, dengan isteri saya, dengan suami saya. Selepas saya akan bagi satu jawapan. Itu kita mesti belajar lah. Kadang-kadang ada orang kata, "Sekarang lah, bagi jawapan sekarang lah. Saya mau jawapan sekarang." Tunggu. Saya tak boleh bagi jawapan sekarang. Tunggu. Tunggu, sabar. Ini satu kita belajar dari Raja Rehoboam. Dan selepas tu ayat 6. Raja Rehoboam meminta nasihat daripada para orang tua yang telah berkhidmat sebagai penasihat kepada ayah andanya. "Bagaimanakah beta harus jawab orang itu?" tanya Raja Rehoboam. "Apakah nasihat kamu?" Dia tanya kepada penasihat yang tua. Mereka pun sudah ada pengalaman. Mereka telah jadi penasihat kepada bapa dia. Para orang tua itu menjawab,
jika tuanku hendak berbakti kepada rakyat, kabulkanlah permintaan mereka. Maka mereka pun akan berbakti dengan setia kepada tuanku. Mereka kata, kabulkanlah permintaan mereka. Kabulkanlah. Itu satu nasihat yang paling baik. Bila kita baca, itu satu nasihat yang paling baik. Tapi ayat 8. Tetapi Raja Rehabim tidak mempedulikan nasihat para orang tua itu. Itu yang paling kata, bila kita dapat nasihat, apa yang kita buat dengan nasihat? Adakah kita menerima dan ambil langkah untuk mengikut nasihat yang diberi oleh orang tua? Atau kita hanya buang masa mereka dan buang masa kita untuk mendapat nasihat? Di sini Raja Rehabim tidak mempedulikan, dalam bahasa Inggeris reject. Dia tak menerima nasihat yang diberi oleh, dia telah tolak nasihat yang diberi oleh penasihat-penasihat yang tua. Dan ayat 8, sebaliknya baginda bertanya pula kepada orang muda yang sebaya dengan baginda dan yang kini menjadi penasihat baginda. Dia juga telah ada penasihat yang muda. Dia tanya, apakah nasihat kamu? Itu penasihat tua kata, kabulkanlah permintaan suku-suku dari utara. Apakah nasihat? Tengok nasihat yang diberi oleh penasihat muda. Bila kita baca pun kita tahulah apakah itu, apa macam nasihat. Ini tak boleh pakai itu nasihat. Mereka menjawab, katakanlah kepada mereka, jari kelingking beta lebih besar daripada pinggang ayah anda beta. Mungkin Raja Rehabim, mungkin seorang raja gemuk. Katakanlah kepada mereka, ayah anda beta memberi kamu beban yang berat, tetapi beta akan memberi kamu beban yang lebih berat. Suku-suku dari utara mereka datang, dia kata, ringankanlah beban. Tapi sekarang penasihat muda, mereka bagi nasihat kepada Raja Rehabim, jangan bagi mereka lebih berat. Yang kata ni, beban yang lebih berat. Ayah anda beta menyebat kamu dengan campur, tetapi beta akan menyebat kamu dengan campur yang berduri besi. Ini nasihat. Boleh pakai kan nasihat ini? Tapi Raja Rehabim telah mengikut nasihat yang diberi oleh penasihat yang muda. Dia tidak mempedulikan nasihat yang diberi oleh orang tua yang berpengalaman. Dan oleh sebab itu, bila suku-suku dari utara mereka datang untuk menjumpa, dia telah memberi jawapan mengikut nasihat yang diberi oleh penasihat muda. Dan negara Israel telah berpecah kepada dua. Walaupun itu adalah satu kehendak Tuhan, Tuhan telah memberi amaran kepada Raja Solomon sebab dosa-dosa Raja Solomon. Tuhan telah memberi amaran, selepas kamu, saya akan membicarakan negara Israel. Tapi hari ini kita nak lihat tentang nasihat. Kita mesti, bila di sini, Raja Rehabim, dia kata, tunggu, saya nak kongsi masalah kamu dengan penasihat. Dia telah kongsi. Selepas dia telah kongsi, dia telah menerima nasihat yang paling baik. Orang tua telah memberi, penasihat orang tua telah memberi nasihat yang baik.
untuk pemerintahan dia dan untuk negara Israel. Tapi dia telah menolak nasihat mereka, dan dia telah dengar nasihat yang diberi oleh penasihat muda. Bila kita minta nasihat, tak kisah daripada siapa, kita mesti bersedia untuk ikut nasihat. Dan kalau kita pun tak clear, mungkin kita boleh berdoa. Bukan mungkin kita mesti berdoa. Bila kita menghadapi masalah, Pak dah bagi tahu, kita yang langkah yang pertama ialah, tindakan yang pertama ialah kita mesti berdoa. Selepas kita dapat menasihat pun kita mesti berdoa. Tuhan, saya dah, kawan saya telah bagi nasihat kepada saya, bolehkah saya mengikut nasihat dia? Seorang ahli keluarga telah bagi nasihat ini, bolehkah saya ikut nasihat? Kita mesti berdoa, minta Tuhan untuk tunjuk kepada kita, adakah nasihat yang kita terima itu baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk gereja, untuk kebaikan orang lain. Itu nasihat yang kita terima itu adalah daripada Tuhan Yesus. Nasihat itu mesti akan membawa berkat, bukan saja untuk diri sendiri, untuk orang-orang yang lain. Kalau nasihat itu bukan baik, seperti yang nasihat yang diberi oleh penasihat muda, nasihat itu telah mempecah negara kepada dua. Oleh itu, bila kamu nak nasihat, carilah Tuhan, berdoa. Dan bila kalau kamu telah kongsi masalah kamu dengan keluarga atau kawan-kawan, bila mereka bagi nasihat, berdoa. Kalau nasihat itu baik untuk kebaikan kamu sendiri dan untuk keluarga, untuk komuniti kamu, lakukanlah. Kadang-kadang bukan senang untuk ikut nasihat yang diberi oleh orang yang baik. Ini kadang-kadang nasihat baik yang bukan senang ikut. Tapi kita mesti ambil langkah untuk mengikut nasihat yang baik, dan kita akan diberkati. Tuhan memberkati kau. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.